Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad. Marilah sama-sama kita mengamalkan tazkirah pada malam ini dan membaca Fatihah. Kita hadiahkan padanya kepada Imam besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan keluarganya. Juga tidak ketinggalan kita menghadiahkan kepada Fatihah kita kepada semua keluarga kita yang telah kembali ke rahmatullah, terutama yang kedua ibu bapa kita dan kedua ibu bapa isteri kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran yang tertingginya kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berada di masjid di malam ini dan dapat menunaikan kewajiban sembahyang maghrib dengan berjamaah. Sambil itu juga kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih diberi sihat, mampu lagi melaksanakan segala kewajiban yang diwajibkan oleh Allah dan menjauhkan kita dari segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita sambung lagi menggunakan kitab Darul Ta'lim, iaitu muka surat 85. Tajuk dia ialah perkara yang disunatkan sujud sahwi. Sebab-sebab yang disunatkan kita sujud sahwi. Kita telah sampai ke sebab-sebab yang ketiga ya. Pada waktu itu kita ulang kembali apa perkara yang menyebabkan kita disunatkan melakukan sujud sahwi ketika kita lakukan sembahyang. Baik. Antaranya ialah meninggalkan sesuatu daripada sunat af'al dengan terlupa atau sengaja. Meninggalkan sesuatu daripada sunat af'al dengan lupa atau sengaja. Maka di hujung sembahyang kita sebelum salam sunat kita lakukan sujud sahwi. Apa dia sujud sahwi? 2 kali sujud ya, sebelum salam. Kerana satu daripadanya meninggalkan sesuatu daripada sunat af'al dengan lupa atau sengaja. Ya, sunat af'al ini banyak. Ya, ada 8 sunat af'al. Di antaranya dia membaca doa qunut. Di kata sini kalau terlupa nak baca ataupun sengaja tak baca, maka di hujung sembahyang kita nanti sunat kita lakukan sujud sahwi bagi menampung kekurangan yang kita terlupa atau sengaja tinggalkan membaca sujud sama ada doa qunut ataupun tahiyat awal. Ya. Jadi sunat af'al dan sembahyang ada 8. Sunat af'al dan sembahyang ada 8. Satu, membaca doa qunut. Ya, membaca doa qunut.
di dalam sembahyang. Ya. Jadi kalau kita tinggal salah satu daripada sunat-sunat agama ini sengaja ditinggal atau terlupa, maka disunatkan kita sujud sahwi. Tapi nak peringatkan kita, jangan bila tak sujud sahwi kalau kita rasa batal sembahyang kita tak. Hanya disunatkan kita sujud sahwi bagi menampung kekurangan. Kalau tak ada sujud sekalipun sah sembahyang kita. Cuma dari segi hukum fiqh, ya, pendapat Imam Syafi'i kira cacat sikit. Itu pendapat mazhab kita Syafi'i. Kalau pendapat mazhab lain, antara rukun itu kalau tak tinggal, tak ada salah, dia memang tak sunat. Ya. Ini dia cari. Salah satu meninggalkan sesuatu daripada sunat apa dengan terlupa atau sengaja, maka disunatkan kita dan sujud sahwi. Ya. Ya. Baik. Kalau kita sembahyang berjamaah, ya, kita sembahyang berjamaah, imam terlupa membaca doa kunut. Dari segi analisa di kalangan ulama fiqh, kita sembahyang berjamaah, imam terlupa baca doa kunut, kita boleh baca tak? Kita boleh baca tak? Jawabnya boleh. Cuma kalau kita tak nak beza sangat jauh masa kita dengan imam, kita baca doa kunut pendek ya. Ya. Macam mana doa kunut pendek? Allahumma ghfirli ya Rabb. Boleh. Jadi imam tak baca tu sujud, kita sementara i'tidal tadi kita baca Allahumma ghfirli ya Rabb. Kita ada baca. Ya. 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 Tak payah. Sebab dia sunat. Sunat ya. Kita tak perlu baca sunat. Walau kemudian kalau katalah misalnya imam baca, kita tak baca, macam mana? Imam baca, kita tak baca. Sama ada kita memang tak hafal doa kunut, kita ada ajitan tangan saja, tetapi imam baca Allahumma hdina, kita ambilkan, tapi kita tak ada ambilkan. Yang nak ujung tu kita tak ambilkan. Dan fa'innah tadi yang imam slow baca, kita tak baca, saya tak hafal. Apa hukum kita? Salah, tak ada masalah. Jadi dalam masalah analisa dia kena dan sangat ulama fiqh berhubung yang bab doa kunut, imam tak baca, kita boleh baca. Imam baca, kita boleh tak baca. Ya, itu nak fahamkan dalam masalah doa kunut. Begitu juga tahiyat awal. Ya, tahiyat awal ni salah satu sunat apa juga. Kalau imam tinggal tahiyat awal, macam mana kita pula? Kalau imam tinggalkan tahiyat awal, maka kita wajib tinggalkan tahiyat awal. Jangan nak buat. Ya. Jangan kali imam terlupa ni, kita buat batal sembahyang. Ataupun kita duduk lama, imam terlupa tak bangun, Allah Akbar, kita pula duduk. Duduk seketika lama, dia tidak niat mufarakah, maka batal sembahyang. Dalam masalah tahiyat awal, ingat, dalam masalah tahiyat awal, imam terlupa, imam tak buat, kita ikut tak buat, jangan nak buat. Kalau nak buat juga duduk, isi mufarakah. Kalau tak niat mufarakah, batal sembahyang. Kemudian imam lakukan tahiyat awal, imam buat, kita terlupa, kita tak buat, terlajak berdiri, tengok. Ya. Kita dah terlajak berdiri, kita terlajak berdiri, tengok imam duduk tahiyat awal. Jadi kita nak duduk atau tidak? Tak perlu duduk. Terus berdiri, tubuh dalam diri. Sebabnya dalam masalah analisa di kalangan ulama bahawa tahiyat awal ni, kalau imam tinggal, kita boleh tinggal. Kalau imam buat, boleh kita tak buat. Maknanya kalau kita
waktu dah masuk rukun tu masa kalau kita turun balik takut-takut menyebabkan batal sembahyang. Diri tegak, tunggu. Ya, tunggu. Baca Fatihah slow-slow sikit. Jadi kalau baca Fatihah cepat-cepat, imam nak bangkit lagi dari awal. Kita pula bangga hidup kita pula. Tengok lepas baca ini menung-menung dan beringatkan mancing maya. Ingat ke mancing dulu tu maya sudah. Habis masuk maya. Ya. Jadi slow baca Fatihah. Dan kalau boleh semasa baca Fatihah tu kita terjemahkan makna di dalam hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana? Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana? Ya. Tapi tuan-tuan tengah membaca Fatihah, ingat jangan berlaku ya perkara yang menambahkan ayat Fatihah, maka Fatihah kita wajib ulang balik. Ingat ya, analisa ni. Jika tengah baca Fatihah, kita bersin mungkin kita apa ke, kita kata Alhamdulillah, haruslah tambah Fatihah, wajib ulang balik. Itu nak ingat ya, tengah baca Fatihah jangan diselangkan dengan oleh apa-apa. Tak sengaja ke, maka mewajibkan kita ulang balik Fatihah. Ya, inilah masalah tayar. Baik, apa lagi kita tahu sunnah amalnya? Boleh kita tegur. Ya. Kalau imam tak tayar awal, boleh kita tegur. Kalau imam tertinggal tayar awal, boleh ke tidak kita tegur? Boleh tak kita tasbih? Jawabnya tak boleh. Kita wajib ikut imam. Sebab apa? Kalau imam dah bangun, ditinggal tayar awal, tiba-tiba kita tasbih, sila bulan imam dah berdiri tadi, tengok orang-orang tak. Ini pernah berlaku tuan-tuan, pernah berlaku. Semasa ini tak saya cerita di mana masjid, di mana seorang orang berlakunya. Pernah dia berlaku, bertanya kepada saya. Ketika imam tinggal tayar awal, ya, maka di kalangan jamaah tadi bertasbih. Ada yang duduk, ada yang ikut. Yang duduk tadi bertasbih. Oleh kerana imam kita tu imam hafiz yang baru bertugas, jadi pengalaman orang. Dia tahu ni aku ni berdiri ni bukan boleh duduk, tapi orang duduk tasbih mereka. Dia pun duduk tuan-tuan. Imam duduk bawah balik. Bila duduk bawah balik tak apalah, makmum ikut je lah, duduk balik. Lepas sembahyang berbahas. Ada kata seorang ni kata tak sah sembahyang kita. Kata imam dah berdiri, dah duduk, berdiri tiba-tiba duduk balik, tak sah. Orang ni kata sah. Penjelasannya akhir-akhirnya dapat penyelesaian mengatakan tak sah sembahyang. Ya. Tapi masih itu orang yang mengatakan tak sah tadi, dia buat baik semula. Orang yang kata sah tadi, dia diam je. Jadi ini masalah. Ingat, ayat awal kalau tertinggal imam, sengaja ditinggalkannya, maka kita makmum wajib tinggal ikut imam. Dan jangan buat. Kecuali kalau pula imam buat, kita telah jawab pula. Tak apa, sah sembahyang kita. Tunggulah dia masuk berdiri. Ini di antara sunat-sunat apaan yang kalau kita tertinggal atau terlupa, sunat ujung sembahyang kalau lakukan sujud sahwi. Tapi ingat sujud sahwi. Kalau sembahyang berjemaah berlaku macam itu, ya, imam buat sujud sahwi, tuan-tuan, apa hukum kita? Tadi kita tahu sebabnya, tertinggal rukun ke, tertinggal tayar awal ke, jadi imam buat sujud sahwi, kita apa dia juga? Kata-katalah wajib ikut tak? Wajib ikut bila imam buat sujud sahwi. Jangan susah. Ikut. Tetapi kalau kita tak tahu sebab musababnya, tiba-tiba ujung sembahyang imam buat sujud sahwi, kita memang tak tahu sebab musabab. Tadi tahu sebab orang kuno dia tertinggal ataupun tayar awal. Tadi dia buat sujud sahwi, kita pun ikut sujud sahwi. Ini tak tahu sebab. Apa hal imam tiba-tiba buat
contoh saja sebagai contoh. Imam tadi dalam tahiyat awal dia tak cukup habis sampai selawat Nabi. Dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia betul. Dalam dia bangun tadi pun tanya, Allah, aku tak ada selawat tahiyat awal. Selawat akan Nabi di ujung tahiyat awal sunat apaan? Kalau tertinggal maka sunat sesawi. Itu mana tahu dia ke imam. Ya. Jadi bila tengok imam ujung semuanya dia selawat, dia sujud sawi. Maka kita mesti ikut sujud. Kalau tak ikut sujud, maka batal sembahyang kita. Ikut sujud. Ataupun satu lagi. Tadi kita tahu masing-masing tahiyat awal ke ataupun apa imam dah tertinggal. Patutnya sunat imam buat sujud sawi ujung sembahyang. Tiba-tiba ujung sembahyang dia tak boleh bagi salam. Kita pun imam. Maka ketika itu kita boleh bagi buat sujud sawi. Dalam masalah analisa di kalangan ulama fiqh berkenaan sujud sawi, kalau imam buat sujud sawi kita wajib ikut. Kalau imam tak buat sujud sawi kita boleh buat. Kita boleh buat. Ya. Itu dah masalah meninggalkan sesuatu kesunnah apa dengan terlupa atau sengaja. Baik. Yang kedua, sebab-sebab yang disebutkan kita sujud sawi yang kedua, syak meninggalkan sesuatu daripada sunat apa. Dia syak dah buat tahiyat awal. Lepas tu dia syak dalam kamu dah apa, dia syak aku buat ke tidak, buat ke tidak, buat ke tidak. Ini sama ada kita sembahyang bersorangan atau sembahyang berjemaah pulang. Sebab apa kita kaitkan dengan imam? Kadang-kadang imam dia sembahyang berjemaah ni dia pun ada juga sopo kita juga sebab manusia. Manusia ni anas manusia daripada manusia lupa. Kita kadang-kadang lupa, imam pun kadang-kadang lupa. Tambah pula orang dah awal gemar, lupa lah. Jadi dia buat tahiyat awal, Isya tadi dah buat tahiyat awal. Lepas tu dia teringat buat tidak. Kita memang ikut tadi. Tiba-tiba dia rasa ragu-ragu, tak buat. Tuan-tuan, sunat imam tadi buat sujud sawi ujung sembahyang. Baik, bila berlaku imam sujud sawi maka makmum jangan bersalah. Imam buat, kita wajib ikut buat. Ya. Ini panduan kepada kita makmum. Kadang-kadang macam-macam cerita ya. Baik. Ketiga, memindahkan rukun qauli kepada yang lain ke tempat. Memindahkan rukun qauli lain ke tempat. Ya. Kita sembahyang tadi sembahyang sorangan. Bila kita rukuk, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana, itu contoh memindahkan bacaan tasbih sunat. Ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la. Punya rukuk. Itu tasbih dalam sujud. Tapi dia belajar juga. Tidak sujud. Ujung kalau sunat sujud sawi. Ataupun dalam sujud tadi dia baca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi terbalik. Subhana rabbiyal azim wa subhana. Oh teringat ini dalam sujud ni subhana rabbiyal a'la bukan subhana rabbiyal azim. Dia tak pasal itu betul-betul tapi dia teringat. Sebab itu pun dia kena sujud sawi. Ya. Apatah lagi kalau rukun. Kalau memindahkan bacaan rukun ni, rukun qauli ni daripada bukan tempat dia. Misalnya duduk baca semasa kita berdiri baca Fatihah. Ya. Bila bangun-bangun kita baca at-tahiyyat baca tahiyat berdiri. Bila pula dhalimnya ada Allah aku tu baca silap.
Itu nak diri baca tahiyat. Tapi jangan kau tinggal pula. Walaupun dah habis tahiyat masa diri tadi, mesti Fatihah mesti wajib baca. Ya. Begitu juga pada tahiyat akhir. Patut tak baca tahiyat akhir, kita baca Fatihah. Sampai Ramadan di ini tahiyat akhir. Mesti baca tahiyat akhir. Ya. Tapi ujung sembahyang kan sunat buat sujud sahwi. Ingat ya, sunat maknanya bukan wajib. Kalau dia terlupa juga nak baca sujud sahwi, ya, maka sah sembahyang, cuma cacat. Ya. Keempat, melakukan sesuatu dengan lupa yang batal dilakukan dengan sengaja. Kalau tengah sembahyang, kita melakukan sesuatu dengan lupa dari sudut bacaan atau perkataan. Tapi dari segi perbuatan, tuan-tuan, sudut perbuatan kalau kita lakukan dari masa sembahyang yang menyebabkan batal sembahyang, maka tetap batal. Perbuatan tak ada lupa dan tidak. Yang boleh terlupa ni bacaan, perkataan. Tengok baca ayat, tengok kucing melompat kalau kita terkejut. Ya, subhanallah, tengok baca. Ya, itu tak batal, tak terkejut. Betul. Ya Allah, kucing ni, ya Allah. Bila kita bercakap walaupun tak sengaja, ya, dari sudut sengaja kita buat, batal lah. Tapi oleh kerana tadi tak sengaja, sebab latah dia tadi, maka tak batal lah, ya. Jadi ingat ujung kalau sunat sujud sahwi. Ya. Contoh makan pula, tengah baca ayat ke baca ayat, keluar 2-3 biji nasi daripada piring kita. Tu masih nasi minyak tadi ya, lemak 2-3 biji untuk telan lah. Kalau telan sedap rasanya, batal banyak. Ya, tapi kalau tengah baca tiba-tiba keluar, itu telan. Untung itu tak batal. Ya, tak batal. Ataupun kita tengah membaca tiba-tiba terbang satu lalat. Terbang pokok masuk dalam mulut tertelan. Bukan saja buat. Masa telan lalat. Kalau saja telan batal. Ini tak sengaja. Jadi apa masalah? Cuma dari segi perbuatan dalam tanda sembahyang, kalau sengaja, tak sengaja, batal. Ya, bergaul. Terlupa. Batal, terlupa ke tak terlupa ke sengaja ke tak sengaja, betul. Itu. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Lepas sembahyang kita tanya dia, kenapa goyang-goyang kepala? Tak sengaja. Batal. Ada orang sembahyang goyang. Orang sembahyang kita dekat mengganggu. Lepas sembahyang, minta maaf, jika goyang sembahyang ni tak sengaja, Allah tak sengaja, tak sengaja perbuatan. Ya, dari segi perbuatan sengaja ke tak sengaja, 3 kali berturut-turut, sama ada satu anggota ataupun berlainan anggota yang berturut-turut 3 kali membatalkan sembahyang. Itu nak jaga. Yang boleh bergerak tengah sembahyang ni banyak kali, ada 3 benda. Yang boleh bergerak tengah sembahyang. Benda itu dia bergerak mana dia sembahyang? Atau mata kita, mata bergerak, tak pernah sembahyang lah. Itu ya. Tapi yang lain, kepala bergoyang, badan bergoyang, kaki pula tengah sembahyang tengah berdiri, itu kaki. Apa halnya? Tak sengaja.
sengaja ke tak sengaja, perbuatan 3 kali berturut-turut batal sembahyang. Nah ini sebab apa saya cakap tu, sebab pernah saya tegur satu orang kawan, dia sembahyang bergoyang. Orang besar juga. Lepas sembahyang cik dia bergoyang sembahyang. Dia tak sengaja ke? Cik, sengaja ke tak sengaja, batal bayar. Ya ke? Nanti dia kata saja lah dia buat ya ke? Jadi jangan. Nah, sebab itu kita jangan terlajak terikut-ikut yang dipengaruhi oleh lebih halus. Ya, iblis syaitan ini pengaruh kita kadang-kadang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah. Kenapa tarik suara sampai ikut badan? Ya. Jadi membaca Fatihah tadi dah berapa kali dah kalau hidup bersama-sama hidupnya. Bunyi bacanya Allah sedap tak? Tariknya macam tarik lagi, tapi dah goyang-goyang badan. Apa jadi sebenarnya? Ini yang kita takut. Orang ramai tak wani nak tengok kita. Ya, orang ramai tak tengok. Lebih lagi yang melakukan perkara itu pula ustaz-ustaz pula. Maknanya orang wani nak tengok. Sama-sama kawan. Kalau dia tengok pun dalam masa belajar mengaji dia boleh tengok cara umum. Tak tengok tempat pun tak boleh juga. Ya, dengan sebab itu nak jaga. Kita dalam sembahyang ni jangan terbawa. Kadang-kadang kita nak rokok i'tidal ni, tapi bagi contoh sikit, tak perlu. Banyak dia. Ya. Bagi masa dia nak rokok tadi ada buah kakinya. Ya, bila i'tidal sami Allah wa liman hamidah bergabung pula, kaki dah berubah pula. Angkat tangan bagi satu. Ya, bergabung tadi 2 kali kan. 2 kali masuk 1, 3. Kalau bertambung angkat tangan, gabung 2 kali, batal sembahyang. Nah, kena pula mengikut kepala pula. Kita kadang-kadang tak perasan ya. Yang sebab itu kita bila buat sembahyang ni, ingat kita sebab dalam kata sembahyang ni wa iqamis solat, dalam kata perintah Allah wa iqamis solat, dan dirikan sembahyang, bukannya kerja sembahyang. Bukan kerja sembahyang je. Dirikan sembahyang. Yang dirikan tu macam mana? Tengok tuan-tuan orang nak dirikan rumah. Dan dirikan rumah. Tengok tapak dia. Dia tengok nak bubuh. Apa ni? Peling ke tidak, dapur ke, semua tengok. Itu diri sembahyang. Jadi diri sembahyang kita ni dari awal lagi. Bukan saja dari orang usalli itu, daripada awal lagi. Awal kita dah bina sembahyang apa? Ambil wudu. Dari ambil wudu tak ada bersedia, bersungguh-sungguh kita. Ya. Ini kadang-kadang ambil wudu. Tak ada. Kaki jauh bawah baik. Wudu itu tak ada bawa celah, tak kena. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah. Apa kata Rasulullah? Miftahul jannah as-salat. Miftahul salat at-tahur. Anak kunci syurga ialah sembahyang. Anak kunci sembahyang ialah taharah, bab wudu, bab suci dan sebagainya. Kalau wudu tak sempurna, macam mana lengkap sembahyang pun tak sempurna, tak sah. Dan sebab itu semasa mengambil wudu tu hati-hati betul-betul. Bila kita nak basuh muka, pastikan basuh muka masukkan yang utama tadi belah mata. Masa-masa niat mata baru dapat fadilat mendua dan mendiga. Ini kadang-kadang baru basuh. Baru mata. Dan 3 kali buat itu, gosok ke mata, baru sekali. Tak dapat fadilat 2, tak dapat fadilat 3. Sebab itu pastikan kita mengambil wudu tadi, basuh muka betul lalu sempurna dah yang pertama yang wajib tadi, baru yang kedua.
Baru yang ketiga, daripada sunat yang ketiga. Ya, jangan bagi haji tunjuk itu. Tangan tunjuk, kaki tunjuk. Gitu goyang, gosok pula tak rata pula, tak sah itu. Jadi ingat, miftahul jannah as-salat, miftahul salat at-tahur. Nak kunci mayat bersuci, berwudu itu nak jaga. Ya, ini sebab kita dah bersungguh-sungguh dalam masalah. Kita berwudu, insya-Allah sembahyang kita akan dapat kita lakukan dengan sempurna. Baik, sidang jemaah yang dirahmati Allah. Yang ketiga, syak akan bilangan rakaat. Syak bilangan rakaat. Kita sembahyang ni kadang-kadang 3, 4. Kita orang umur ni, ya, orang umur memang bila berlaku 3, 4, kita ambil keputusan 3. Ya, tambah satu lagi. Semasa kita berdiri menambah satu lagi tadi, sedang membaca Fatihah, bukan habis Fatihah, teringat, dah punya 5 rakaat. Baru sahih, yakin bahawa kita dapat 5 rakaat. Tuan-tuan jangan sempurnakan rakaat itu. Kalau tuan-tuan sempurnakan rakaat itu tak sah sembahyang. Mesti duduk, tengah baca Fatihah. Asal kita pun sedar, yakin walaupun 5 ni. Tengah duduk, baca ayat lain. Jangan pelajarkan. Kalau pelajarkan, kita dah tahu dalam sembahyang tadi kita bagi 5 rakaat, kita pelajarkan juga, tak sah sembahyang. Kecuali tuan-tuan sedang jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita dah sampai habis sembahyang salam, baru pasal Allah 5 rakaat, tak apa, itu sah. Ya. Begitu juga kita sembahyang berjamaah. Ketika sembahyang berjamaah, imam bangun rakaat yang kelima dalam sembahyang Isyak, umpamanya bangun. Orang belakang tadi ada kita ni sembahyang berjamaah ni percaya imam berenam rakaat, kau ikut aja, percaya je. Patutnya masa-masa kita ingat imam dapat 5 rakaat, kita tahu. Tuan-tuan kalau dah tahu imam dapat 5 rakaat, orang yang tahu jangan ikut. Kalau orang yang tahu imam dapat 5 rakaat, diikut juga imam, batal sembahyang. Masa itu imam dapat 5 rakaat, bangun, ya. Kita duduk tasbih subhanallah. Tapi dan ingatan juga bila kita bertasbih, ingat dalam hukum fiqh kata jangan kita tujuan nak bagi tahu imam kerana dia salah, kerana dia lekatkan. Bukan tujuan. Niat dalam hati kita subhanallah, maha suci Allah. Niat dalam hati itu kita tasbih subhanallah, maknanya maha suci Allah. Tapi kalau kita niat tasbih subhanallah nak bagi tahu imam, batal sembahyang. Batal sembahyang. Kita niat kita tasbih subhanallah, maha suci Allah. Itu dah kita sebut maha suci Allah tadi dalam hati kita, subhanallah. Nanti kita bertasbih dapat mendapat daripada imam tu, dia memberitahu aku, itu tak kira. Maka dia wajib duduk. Orang yang ikut diri sama-sama imam tadi dah tahu orang tasbih, orang tahu orang bunyi dan lebih rengat, dia dah tahu, dia duduk. Kalau dia ikut dengan imam, batal sembahyang. Ya. Nah ini nak jaga juga. Kadang-kadang kita ni dah tahu juga imam lebih, dia ikut juga imam. Dah tahu imam lebih, kita boleh ikut, duduk baca ayat. Tuan-tuan, bila dah kita tasbih dah 2 kali orang tasbih, dia tasbih sampai 3 kali tasbih, cukup. Masing-masing yang tahu tadi duduk. Ya. Mana orang dah ikut berdiri imam tadi, kalau dah tahu dah bunyi dah lebih, duduk balik. Duduk baca ayat. Jangan baca ayat terus membarakah. Tunggu dulu. Ya. Dah habis ayat yang baca, tak ada penampak dalam imam menampak. Kita niat mufarakah dulu. Niat bercerai dulu dengan imam, baru salam. Niat bercerai imam, baru salam mufarakah. Jangan bila dah habis ayat, kita terus bagi salam je.
Sebab kita dari awal kata kita berjemaah. Kita tak putus lagi. Jadi bila sebelum nak bagi salam, niat mufarakah bagi salam. Tapi kalau nak bagi salam lagi awal pun boleh. Cuma masalahnya kadang-kadang kita tengok imam dah berdiri, kita duduk dari akhir, baca kita tu niat mufarakah, tiba-tiba imam duduk. Uji kita. Tiba imam duduk balik. Jadi kita dah niat mufarakah, habis uji kita pun. Jadi sebab itu kita tunggu sampai kita dah habis tahiyat. Ya, dah habis tahiyat, kita nak bagi salam, niat mufarakah. Ya, benar. Tetapi kalau kita nak tunggu juga boleh. Nak tunggu juga boleh. Sebab apa? Kadang-kadang imam dia pada rakaat tadi, walaupun orang tasbih, dia tak perasan. Dia memang yakin dia kata dia buat 4 rakaat. Sah semayang dia. Tetapi kalau dia kata yakin kerana maju ke orang, dia tanggung dengan Allah. Tanggungjawab dengan Allah. Siapa yang kata yakin? Maju orang kata tak. Jadi kalau apa masalah pun, dia kalau ingat dia sudah lebih rakaat, dah dapat dengan sebab orang bertasbih ke, dengan dia faham sendiri, dah tahu ke orang dia dah lebih rakaat, dia duduk. Walaupun tengah rokok, tengah rokok, ini kata imam tengah rokok, ya, dah faham, dah yakin dah pun dia lebih, tengah duduk aja baca tahiyat akhir. Bila hujung semayang sunat buat sujud sahwi. Ya, bukan sahwi. Ini tapi bukan wajib, sunat itu sejati. Jangan kata wajib pula sahwi, ya. Baik, itu di antara perkara-perkara yang sunatkan sahwi. Jadi saya minta maaf dah masuk waktu dulu. Kalau begitu kita tamatkan pengajian dulu sekali ini, ya. Ya, insya-Allah kita akan sambung lagi di minggu di tahun hadapannya. Cukup sekali itu, insya-Allah sebahagian daripada apa yang dapat saya maklumkan kepada sidang hadirin, sidang jemaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sikit sebanyak dapat